Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت أرضا بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabb yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Yang dikasihi Haji Zakaria, yang saya kenal dulu dengan pegawai bank, daripada pegawai bank sampai kita kata mengurus masjid. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat duyufur rahman yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafa' syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik serta inayah daripada Allah yang mempertemukan kita dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya kita dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, sedap tak sedap kita dah nak masuk tahun baru. Sedap tak sedap perjalanan, macam mana perjalanan hidup kita yang kita kata begitu singkat. Jadi sebelum itu anda tambah sikitlah perkenalan diri. Asal orang Pulau Nerang tuan-tuan. Orang Pulau Nerang sana tu, dekat kampung Allahyarham Tuan Guru Haji Ahmad Pak Timat tu, yang baru meninggal ke rahmatullah. Asal Pulau Nerang ni, adik-beradik duduk depan ni, ada seorang ni sangkut ni. Mengaji di Raudhah dulu, duduk di pondok Allahyarham Datuk Tuan Guru Haji Husin Langgar. Jadi di situlah sikit sebanyak boleh jugalah kitab-kitab kuning dengan kita kata duduk di pondok dulu ni, bersama dengan Tuk Haji Husin lah, berulang alik dengan pondok, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat Raudhah dia ada dua rumah. Malam dia pergi sana, duduk sana lah. Malam dia sini, saya kayu bersikap main mengaji di pondok di surau dekat apa, dekat belakang rumah dia tu lah, depan Raudhah. Selepas tu ke Mahat Tahfiz di Jalan Sultanah, dan seperti mana Tuan Haji sebutlah ke Mesir. Itulah sikit pengenalan diri lah, yang latar belakang tentang pengajian ini. Pertama sekali diucapkan ribuan terima kasih atas jemputan untuk kita berkenalan. Mungkin ana pertama kalilah masuk di kawasan sini. Kawasan saya ni banyak di Padang Terak, dan main ikut Siti Gajah belah sana tu, masuk belah sana sampai ikut Tanjung Mendahara. Tu orang kata jajah takluk ana lah. Sampai kita kata 30 hari ini penuh, tak ada masa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, masa tidak mengizinkan kita, umur terus meninggalkan kita. Cuma perkongsian yang cuba anda ketengahkan kepada malam ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita bersama. Tengok ada ni pun tak ke mana dah. Banyak benda dah tak boleh makan. Maknanya banyak terbatas, mayang pun dah tak, kursi dan sebagainya. Jadi anda mengajak diri anda dan hadirin, marilah kita mengaut sebanyak mungkin apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang kehidupan kita yang singkat tetapi diganjarkan dengan ganjaran yang terlalu tinggi, yang merupakan bekalan untuk kita bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pastilah kita tahu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara tindakan awal yang Nabi apabila sampai, kita tahu bahawa pertama sekali Nabi bina Masjid Quba. Nabi sembahyang di situ. Dan kita tahu Nabi juga bina, kita kata Masjid Jumaah kalau kita pergi ke Madinah sana, yang tak jauh mana dengan Masjid Quba itu. Sembahyang juga. Sampailah ke Masjid An-Nabawi hari ini pun Nabi asasnya adalah sembahyang itu sendiri. Sembahyang itu sendiri. Bagaimana nak menggambarkan kepada kita kehidupan kita, kita tidak boleh pisah dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan asas kepada rumah Allah Subhanahu wa taala adalah sembahyang itu sendiri. Dan sembahyang itu sendiri, bahkan ada sembahyang yang tidak sah dilakukan melainkan rumah Allah, main Jumaat contohnya. Sampai ke tahap begitu. Dan hijrahnya Nabi, dia tak fikir balik lagi. Kadang sampai di Madinah, rumah dia pun tak menentu di mana lagi. Keadaan sahabat-sahabat yang kita kata yang datang daripada Mekah, yang tertindas, harta yang dirampas dan sebagainya, Nabi ambil tindakan pertama ialah membina Masjid An-Nabawi. Sampai hari ini tuan-tuan. Dan kita sedia maklum tapak Masjid Nabawi itu adalah wakaf daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapak hak asal. Ini kita tengok bagaimana yang sahabat-sahabat Nabi yang dibukakan pintu ke syurga Allah Ta'ala. Apabila Nabi sebut saja tentang nak beli, tanya tapak ni tapak siapa? Dua anak yatim. Lalu Nabi pun meletakkan harga semasa. Harga semasa berapa? Anak yatim tu tak mau dah nak bagi semua. Nabi tanya harga semasa berapa, dan Nabi pun sebut. Elok Nabi sebutnya, Abu Bakar bagi terus. Tak ada dah tunggu-tunggu. Fastabiqul khairat. Segera. Cuba bayangkan pahala Abu Bakar. Sina Abu Bakar tuan-tuan. Ni tak tahu bila nak kiamat. Tu cepatnya dalam dia sepak untuk siapa tuan-tuan? Iman. Orang ni pun dengar juga, tapi nak tangkap terlambat. Abu Bakar ni dengar, pak, pegang terus. Sebab tu apabila Rasulullah minta saja, semua harta bagi. Semua tu apa dia? Iman tuan-tuan. Imanlah yang membezakan kita, menjarakkan kita di antara satu sama lain. Ini persoalan kita adalah iman. Dalam masa yang sama, di sudut menghubungkan hamba dengan Allah SWT, Nabi tidak lupa juga keperluan dunia. Nabi menstrukturkan kembali pasar di Madinah. Sebab tu di antara pemain ekonomi, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, termasuk Abdul Rahman bin Auf. Mereka ini di antara orang yang terlibat secara langsung perstrukturan semula pasar di Madinah itu dengan sistem Islamik. Sehingga kan Abdul Rahman bin Auf pergi ke pasar berniaga persaing orang-orang Madinah. Tapi tak boleh pergi dah. Tak boleh pergi dah berhadapan dengan orang Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah ketika itu. Tapi dengan keyakinan yang ada pada para sahabat, akhirnya Abdul Rahman bin Auf bukan sakat kita kata menguasai pasar, menguasai kita kata perniagaan di Madinah. Bahkan Abdul Rahman dikenali dengan Bi'ru Osman. Kita pergi di Madinah ada Bi'ru Osman tu, asal telaga itu dimiliki oleh Yahudi. Bagaimana bijaknya Sayyidina Osman ni akhirnya menjadi milik penuh kepada dia, dan dia wakafkan untuk orang Islam. Tengok, asal dia beli separuh. Separuh maknanya kita kata 7 hari lah. 3 hari Yahudi, 3 hari Sayyidina Osman. Sayyidina Osman strategi macam mana? Kaya dia. Lalu hak 3 hari Sayyidina Osman ni, Sayyidina Osman bagi percuma pada orang Islam. Orang pakai angkut banyak. Mai hari Yahudi nak jual, tak laku.
Orang ambil dah ayat. Lain kali Yahudi kata macam ni, tak boleh pergi. Biar aku jual semua. Jual semua, secara semua beli, wakaf semua untuk orang Islam. Tengok. Ini Islam, tuan-tuan. Kaya, maksudnya kekayaan membangun bersama Islam. Hak ni yang betul. Bukan kaya, kita yang kaya, Islam minta sedekah sana, minta sedekah sini. Maknanya ada kekayaan tak betul. Kalau kaya yang betul, mesti dia naik bersama Islam. Itu kekayaan yang dibangun, dibina oleh Nabi SAW. Akhirnya tidak menjadi apa-apa masalah. Yang duk jadi masalah hari ini apabila kekayaan yang tidak seimbang. Maksudnya dia kaya tapi dia tak kenal Allah. Dia kaya tetapi dia jauh kepada Allah. Sahabat Nabi bukan macam tu. Mereka di antara usahawan-usahawan, tetapi mereka, kita kata, berada di saf-saf sembahyang masjid. Dan apabila Islam memerlukan bantuan, mereka segera. Tak ada lah nak kita kata tunggu saat lepas tu dan sebagainya. Itu kita kata hijrahnya Nabi SAW. Dan kita nak hijrah hari ni, kita nak tengok hak ni boleh lekat tak? Tu Haji sebutlah, meh ni nak tabak dulu. Nak tabak dulu. Lepas tu kita nak perbaja, nak tengok hidup berapa pokok. Hidup 2-3 pokok pun jadi. Hak 3 pokok tu, oleh pokok dia jadi buah banyak, okey lah. Jadi malam ni main nak tabak benih dulu. Harap-harap tumbuh lah. Hak tabak ni apa dia? Dengan sabdanya Nabi SAW. Ringan ya tuan-tuan. Cuma apa Nabi kata, sallu fi buyutikum, Allahumma sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Maksudnya sembahyanglah kamu seperti mana aku sembahyang. Tengok aku sembahyang ni, maksudnya apa hak Nabi sembahyang, buat macam tu lah. Sebab tu dalam kita rukun kita mengaji Allahumma salli alaihi wasallam, bab beriman pada Rasul. Sifat Rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kadang-kadang kita duduk mengaji hafal macam nak lulus Paisar tu. Sifat yang wajib bagi Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang wajib bagi Nabi. Maksudnya kita beriman dengan Rasul, maknanya kita kena beriman dengan 4 sifat ni. Siddiq tu kita kena pakai pada diri kita. Amanah itu kena pakai pada diri kita. Tabligh dan fatanah itu kena meresap dalam jiwa hidup kita. Itu makna beriman dengan Nabi, bukan hafal di mulut. Oh, sifat wajib Nabi tu. Wajib pada Nabi, dan kita nak kena ambil tu. Hak Nabi tu memang tak kurang dah 4 tu. Jadi kita nak kena ambil sebanyak mungkin, seboleh-bolehnya. Sifat siddiq itulah yang ada dalam kehidupan kita. Amanah itulah ada dalam kehidupan kita. Dalam tabligh, dalam perkongsian yang baik itu, menyampaikan yang baik itu, ada dalam kehidupan kita, bukan sembunyi. Fatanah, dengan bijaksana. Ud'u sabili rabbika bil hikmah. Ini ajak orang dengan bijaksana, nak tegur orang pun dengan bijaksana, bimbing. Ini bijaksana ni ikut cara Nabi, ikut cara Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu adalah suri tauladan yang terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salla isnata ashar raq'atin tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Apa hadis ini? Nabi menawarkan satu tawaran yang istimewa kepada kita semua. Tawaran mana? Mahligai dalam surga. Mahligai, tuan-tuan. Nabi tawarkan mahligai di dalam surga, bukan istana. Siapa nak mahligai dalam surga hari ini boleh dapat. Nabi tawar. Nabi tak pernah bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Nabi sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah sebut tidak ada tutur kata yang bicara yang keluar pada Nabi, melainkan semua wahyu Allah Ta'ala. Ini sifat siddiq tadi. Kita kena membenarkan apa tawaran Nabi. Kita semua boleh hari ni. Tawaran Nabi ni tak terhad kepada siapa.
Kita boleh semua. Siapa yang boleh sembahyang 12 rakaat akan dihadiahkan mahligai dalam syurga. Apa dia? Wa man shalla arba'an qabla zuhur. Siapa yang boleh sembahyang 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur. 4 rakaat qabliyah tu. Kita duk buat dah hari ni? Itu persoalan kita buat tak? Hak 4 rakaat sebelum zuhur tu. Ataupun kita buat 2 saja? 4. 2 tak dapat. Sebab nak bagi cukup ni. Maksud waktu malam ni main sebolehnya, lepas ni buat 4. Buat 4 sebelum zuhur. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Hidayatus Sufiyan, kitab memuji pondok semua lalu baca. Lalu Ustaz Azhar Idrus selalu baca kitab Hidayatus Sufiyan, termasuk hari Jumaat, qabliyah Jumaat 4 juga. Dalam kitab Hidayatus Sufiyan ada situ. Sebelum 4 Jumaat, sebelum Jumaat juga. Tapi masjid kita ni setengah tu dia rasa apa? Tak pernah buat. Tak pernah buat. Jadi dia rasa pelik lah. Kami di Masjid Pokok Desena tu dah biasa dah. Dah terbiasa dah. 4 sebelum Jumaat tu dah terbiasa. Dan 4 selepas Jumaat sama. Jadi 4 ni ada 2 cara. Sama dengan 2 salam ataupun satu salam. Lalu dalam Imam Al-Ghazali dia bagi pilihan. Nak buat 2 salam pun tak apa, 1 salam pun tak apa. Hak mana kita selesa? Yang pastinya 4 sebelum zuhur. Wa raq'atin ba'da zuhur. Pada hadis ini sebut 2 rakaat selepas zuhur. Wa raq'atin ba'da al-maghrib. Dan 2 rakaat selepas maghrib ni tak. Wa raq'atin ba'da al-isya. Dan 2 rakaat lagi lepas isya. Wa raq'atin qabla al-fajr. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa boleh bayang 12 rakaat ni, maka disedia untuknya. Nabi janji lah, bukan saya janji. Nabi yang janji. Ada mahligai dalam, Allah akan membina mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Kita perjalanan kita nak pergi ke depan, kita tak tahu berapa hari lagi. Mudahnya dalam perjalanan kita hari ni, kita nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur, rumah kita dah ada di Kuala Lumpur. Sebiji dah cukup dah. Kalau ada 10 biji di Kuala Lumpur, agak-agak macam mana tuan-tuan perjalanan musafir kita? Kita sampai pukul berapa tak apa. Pergi dah nak duduk rumah mana pun. Ada gangguan nak lagi tuan-tuan? Tak ada apa. Begitulah perjalanan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah dah ada dalam syurga dah. Rumah dah dibina dah. Bahasa mudahnya kan, pergi duduk dah lah. Ni kita tak ada rumah, nak tumpang rumah orang. Kacau. Selat-selat dia tak mau bagi tumpang kita. Tak ada apa. Tidak tepi jalan. Jadi kita hari ni, kita nak kena buat untuk diri kita. Rumah ni untuk kita. Ni dia. Nabi tawar dengan mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Kecil ke tuan-tuan? Hanya kita kata amal yang sedikit saja, masa yang sedikit saja, tetapi terbina mahligai dalam syurga Allah Ta'ala. Dan nak memperkukuh kuatkan hadis ini, kata satu hadis lagi. Tengok apa sabdanya Nabi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, man salla arba'an qabla zuhr harramallahu lahmahu ala nar. Nak kuat lagi ni. Siapa yang boleh semayang 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah akan mengharamkan daging dan tulangnya dijilat daripada api neraka. 4 nah. Itu sebab tu kita hadap buat 2 duduk mengaji ni kena berubah. Bukan 2, 4 sebelum zuhur. Lepas tu buat macam mana? Mewah sikit lah. Kadang-kadang Tok Bilal nak cepat komat tu, mewah sikit lah. Ni kadang-kadang Tok Bilal pun tengok apa, dah azan duk main lagi. Ada jenis orang kita juga.
Dia kata lagi lepas azan baru ambil wuduk. Dia duduk santai. Tak. Maknanya kita kena tunggu sebelum masuk waktu. Dia antara perkara yang mengkhusyukkan sembahyang kita ialah kita berwuduk sebelum masuk waktu. Di antara perkara-perkara yang nak khusyuk sembahyang, kita tahu bahawa sembahyang pertama sekali sembahyang berjemaah lah. Berwuduk sebelum masuk waktu tu. Sebelum masuk waktu. Dan kita dalam bacaan sembahyang kita cuba hayati bacaan. Dan semasa dalam keadaan kesembahyang ada garis pandu dalam kitab Tamyiz Ghafili. Sembahyang masa kita takbir Allahu Akbar, lepas takbir tengok mana? Tengok tempat kita nak sujud. Sampai kita hayati baca Allahu Akbar, tengok tempat nak sujud. Lepas tu rokok tengok mana? Tengok ibu kaki. Tengok ibu kaki masa rokok tu, bukan tengok tempat lain. Itu di antara perkara yang boleh membantu kita khusyuk dalam sembahyang. Di samping kita menghayati bacaan dalam sembahyang. Dan yang banyak membantu ialah sembahyang fardu. Sebab apa? Fardu berjamaah. Sebab sembahyang seorang-seorang dapat satu, sembahyang jemaah dapat 25 ke 27. Tu pikir tengoklah. Oh, kalau pakai baju nak jenama, makan nak sedap, buat ibadat setimpal tak? Ini kita kena tengok balik. Bahkan Nabi pun sebut dah, pada usia yang umur 60 tahun ni Nabi Allah tidak menerima apa-apa alasan. Hak saya beritahu malam ni, Allah dah tak akan terima dah tuan-tuan. Alasan tuan-tuan, alasan tak dan, alasan tak larat, tak ada. Sembahyang ni tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk tak kursi, duduk bersila. Tak boleh bersila, baring. Alasan apa lagi tuan-tuan? Dan Allah juga sebut sana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah mengenakan, menjatuhkan satu fardu hukum kepada orang tu melainkan orang tu mampu buat. Cuma mampu tengok keadaan lah. Balik tadi nah. Jadi kita tak perlu pergi petapa atas gunung jerai. Nah. Kalau orang dulu belajar ilmu kebal ni, tengok mak kilau orang semua kan. Semangat mak kilau nak ilmu kebal dah. Ni Nabi sebut ni. Nak percaya mana ni? Hak pergi petapa gunung jerai ke? Hak pergi petapa gunung mana ke? Semanggul mana ke? Ataupun hak Nabi sebut? Nabi sebut, siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah akan mengharamkan daging dan tulangnya jilat api neraka. Bukan api dunia tuan-tuan. Maksudnya api neraka lebih dahsyat. Api dunia insya-Allah dijaga pelihara oleh Allah. Satu 4 sebelum zuhur. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut lagi tentang waraqatin ba'da zuhur, tak ada waraqatin ba'dal maghrib. Ni waktulah ni tuan-tuan. Nabi sebut lagi pada hadis yang lain, man shalla raq'atin ba'dal maghrib qabla an yatakallama rafa'as lahu fi 'aliyyin. Hadis siapa boleh dapat? Siapa nak masuk golongan VIP di dalam syurga Allah Taala dengan berbekalkan 2 rakaat selepas maghrib je. Siapa boleh sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang maghrib dengan tidak bercakap-cakap tentang urusan dunia, tak tanya apa khabar, lama tak jumpa, maka dia akan ditempat letakkan bersama-sama golongan VIP di dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi hak sebelum dia duduk cakap-cakap, tak cakap, baca doa sedikit tak ada masalah. Pergi duduk cakap apa khabar, lama tak jumpa, tak payah. Boleh cakap lepas tu. Boleh cakap lepas tu. Ni, kalau kita bercakap maka pahala ganjaran tu hilang. Dan ada lagi yang berkaitan dengan 2 rakaat selepas insya' tadi. Cuma pada hadis lain disebutkan tentang 4 rakaat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'an ba'dal isya
qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatul qadr fil masjidil haram. Malam ni tuan-tuan boleh buat dah. Siapa yang boleh semayang 4 rakaat selepas semayang isyak, tapi dengan syarat macam maghrib tadi kan, jangan bercakap-cakap tentang urusan dunia. Nabi menyebut orang yang boleh buat macam tu, faka'annama adraka lailatul qadr, seolah-olah dia dah dapat malam Lailatul Qadar. Kita nak dapat Lailatul Qadar, nak tunggu Ramadan tu. Nak dapat tu pun satu malam saja. Tapi dengan kelebihan Nabi sebut ni, kita boleh dapat kelebihan setiap malam. Malam Lailatul Qadar dengan 4 rakaat selepas isyak. Bukan setakat itu saja, Lailatul Qadar di dalam Masjidil Haram pula. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu dah lebih baik dari 1000 bulan, kali dengan 100,000 pula. Cuba bayang tuan-tuan, 1000 bulan kali dengan 100,000 pula. Berapa banyak pahala kita dapat tuan-tuan. Hak inilah bekalan kita untuk kita bertemu dan menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Ana rasa kalau kita boleh buat benda-benda yang macam ni tuan-tuan, inilah yang nak bawa kita rajin mengaji, ada maknanya perubahan kepada kehidupan kita tuan-tuan. Dan Nabi sebut lagi tentang 4 rakaat tadi. Cuma hak ni tak boleh buat di masjid lah, kena buat di rumah kita. Nabi sabda, man salla 4 raka'atin, siapa boleh semayang 4 rakaat, la yarahu ahadun minan nas, dia semayang 4 rakaat siapa pun tak tahu, melainkan dia dengan Allah. Dia dengan Allah. Bini pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Duduk dalam bilik, kunci, dia kunci dalam bilik, siapa pun tak tahu dia duduk dalam bilik tu. Tapi dia buat semayang 4 rakaat, dia tak habaq siapa pergi mati. La yarahu ahadun minan nas faqad bari'a minan nifaq. Itu dia. Siapa boleh buat macam tu, dia akan hari tu dia terselamat daripada sifat munafik. Kecilkan munafik ni tuan-tuan. Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni confirm ahli neraka. Bukan neraka biasa, neraka paling bawah. Jadi kalau kita nak selamat sifat munafik ni, kita semayang 4 rakaat siapa pun tak tahu. Nabi sebut dia bari'a minan nifaq wa bari'a minal kufr. Kalau munafik dah selamat, dia juga terselamat daripada perkara-perkara yang mengkufurkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kufur dengan perkataan, mungkin kufur dengan i'tiqad, mungkin kufur dengan perbuatan. Allah selamat dia. Wasyirku, termasuk syirik dengan Allah, wal kizb, dan dia tak akan menjadi seorang yang pembohong, pendusta, dan waddalalah, dia akan dijaga, pelihara oleh Allah daripada jalan yang menyesatkan. Tapi kata kuncinya 4 rakaat siapa tak tahu. Dan Nabi sebut lagi, pada kita tengok tadi hak Zuhur, cuma yang tak sebut lagi mayasak, tak ada sebut pun. Tapi ada pada hadis lain Nabi sebut man salla 4 qabla al-'asr lam tamassahu an-naru jildahu abada. Siapa boleh semayang 4 rakaat sebelum semayang asar, 4, tolong buat 4. Hak lama tu di tahun baru dah nak masuk kubur, tak lama dah, biar ada peningkatan sikit. Hak 2 jadi 4. Siapa boleh semayang 4 rakaat sebelum semayang asar, maka Allah akan mengharamkan api neraka menjilat ataupun menyentuh kulitnya abada, kekal. Siapa tak mau kulit dan dijilat oleh pada api neraka, mayang 4 rakaat sebelum semayang asar. Hadis-hadis ni tuan-tuan, Masya Allah, kalau tuan-tuan pergi di Madinah, pergi di Mekah, memang mereka sungguh-sungguh beramal tuan-tuan. Tengok hak duduk Madinah, ahli yang kita duduk kawasan Masjid Nabawi asal tu,
Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan. Pergi di Mekah. Tengok macam mana penduduk Mekah, bagaimana penduduk Madinah beramal dengan hadis-hadis ni tuan-tuan. Kalau penduduk Madinah nak tengok, hak duduk jenis soft kat depan, hak belakang untuk imam tu. Puak-puak ni istiqamah tuan-tuan. Hadis-hadis ni. Depa tu dah duduk dalam Masjid Nabawi, pahala banyak dah. Lepas tu tak tinggal pula sunnah-sunnah Nabi. Berlipat-lipat kali ganda. Kita dah duduk jauh sini. Lepas tu dah pahala sikit. Lepas tu tinggal banyak pula. Kurang banyak tuan-tuan. Jadi anda anggap perkara-perkara yang anda sebut ini yang dah kita dah buat, cuma perlu kepada perubahan, perlu kepada peningkatan. Dan Nabi sebut lagi pada hadis yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ma min abdin yusalli fi baitin muzlim rak'atain bi ruku'i tam wa sujudi tam illa wajabas lahul jannah. Ini siapa nak dapat kunci ke syurga, ke syurga. Disebut mana-mana hamba Allah yang sembahyang 2 rakaat di rumahnya dalam keadaan siapa pun tak tahu. Macam tadi 4 rakaat, ni 2 rakaat siapa pun tak tahu, dengan rukuknya yang sempurna. Sebab kadang-kadang rokok yang tak ada tamaninah tak pakai sembahyang. Dia kata sujud yang sempurna, sujud dengan cukup rukun sujud yang 7 tu lah, 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan dan dahi tu. Tidak lain baginya kecuali pasti mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni Allah nak bagi kita, tawar pada kita semua, pada kita ni, tawar kepada kita. Dan daripada Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau engkau semua bersembahyang Jumaat, maka hendaklah sesudahnya itu bersembahyanglah sunat dengan 4 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hak zuhur tadi, hak kata asal 2 tadi boleh jadi 4 pada hadis yang lain. Hak 12 tadi 4 sebelum, 2 selepas, 6, 2 selepas maghrib, 8, lepas isyak 2, 10, dan 2 sebelum subuh, 12. Hak tu selesai tu. Cuma hak lepas zuhur ni Nabi sebut lagi sebenarnya boleh buat 4 rakaat. Termasuk kita kata zuhur ni buat 4 sebelum dan selepas. Dan satu lagi benda yang kita kena ambil kira juga tentang sembahyang. Dalam semua sembahyang sunat, hak mana dalam 12 tu pahala paling besar, itulah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Lepas tu kalau kita tengok di Mekah, kita main subuh kan, lepas tu tengok orang bakit main sunat. Main sunat tu, dia main sunat ganti tadi ni, dia tak dan, dia main masjid tengok orang Tok Imam duduk sembahyang dah, lepas Tok Imam beri salam, dia bangkit sembahyang sunat pula. Sunat hak ganti sebelum subuh dia tak dan. Boleh tak? Boleh. Ganti kepada hak sebelum subuh dia tak dan tu. Bahkan sembahyang sunat pun boleh qada. Kalau sembahyang sunat boleh qada, hak fardu telah lagi dituntut qada. Boleh tuan-tuan? Sembahyang sunat boleh qada. Maknanya hak tak dan tadi, mungkin ada kalut, ada program apa benda apa, tak dan sembahyang, tambah musim korban, contohnya kita kata duk urus korban apa semua ni sembahyang, lepas tu dah rehat, boleh qada balik sembahyang yang sunat yang kita tinggal. Balik pada 2 rakaat sebelum subuh ni, Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh itu lebih saya cintai daripada dunia dan segala isinya. Nabi kata, lebih aku suka 2 rakaat sebelum subuh daripada segala kebaikan yang ada pada dunia ini dan segala isinya. Itu nak menggambarkan bahawa sembahyang yang kita sangat-sangat dituntut kepada kita.
Dan di sana juga yang kita kata kalau malam tok guru tak mai, apa kita boleh buat? Kita duk mengaji lama dah. Man salla bainal maghrib wal isya, siapa boleh sembahyang di antara maghrib dan isya pada 20 rakaah, 20 rakaat. Malam tu tak mai malam tu. Hafizallahu lahu ahlahu wa malahu wa dinahu wa dunya wa akhiratah. Siapa yang sembahyang boleh sembahyang di antara maghrib dan isya, orang panggil sembahyang sunat awabid, 20 rakaat, maka Allah akan jaga peliharanya diri dia, dunia dan akhirat. Diri dia tu dijaga pelihara oleh Allah, termasuk hartanya, termasuk agamanya, termasuk dunianya, termasuk akhiratnya. Jadi tak timbul tuan-tuan. Tuan-tuan main masjid malam ni tu guru tak ada, buat nak ni tuan-tuan. Tak usah duk menyembang. Ni patut banyak ustaz. 20. Yalah, bagi biasa-biasa dulu. Baca surah pendek dah. Baca inna a'tainakal kautsar. Rakaat kedua baca qul Allah. Kena baca? Ya kena baca. Mana-mana mayang sunat tak baca surah selepas Fatihah, dia makruh mayang tu. Kena faham tak tu? Mana-mana mayang sunat yang tidak dibaca surah selepas Fatihah, semayang itu dikira makruh. Setengah waktu dia mayang sunat dia baca Fatihah tak? Makruh. Kadang-kadang makruh pun kita tafsir, kita faham tak apa betul. Dalam hak 5 tu wajib, sunat, haram, makruh, harus tu. Kena faham dia tak? Banyak kita duk salah tentang sunat dengan makruh ni. Sunat. Kadang-kadang macam isu lah. Kita main malam ni. Anda sebut ni. Sunat je. Tahu tak sunat saja dengan kelebihan sebut tadi boleh kata sunat saja kah? Pertama kali kita buat perkara sunat, hak sunat tu Nabi tak tinggal. Yang kedua, dengan sunat tu Allah suka. Hak kita buat sunat ni, dan malaikat pun akan mendoakan kepada kita. Hak kita kata sunat saja tadi ni, Nabi tak tinggal. Allah suka, Allah sayang, malaikat doa untuk kita. Hak makruh pula, yang orang kata tinggal, orang kata apa, tinggal tak berdosa. Apa? Allah tinggal dapat pahala, buat tak berdosa, makruh. Macam orang makan petai apa semua tu lah, benda busuk-busuk rumah tu, makruh. Okey, makruhnya mana? Makna makruh ni Nabi tak buat. Nabi tak buat. Apabila Nabi tak buat, Allah tak suka, malaikat tak hampiak. Malaikat tak hampiak. Lepas tu kita kata makruh saja lah. Boleh nak kata makruh saja? Hak makruh Nabi tak buat, Allah tak suka, malaikat tak hampiak. Boleh nak kata makruh saja? Maknanya sepatutnya kita tinggal lah. Hak makruh kita tinggal, hak sunat jangan kata sunat saja, kita akan berebut untuk buat. Ni saya bagi malam ni hak dah sebut ni mahligai tuan-tuan, bukan sakat malikin, nak terhalang daripada api neraka pula. Satu lagi amalan yang tuan-tuan yang perlu tengok balik tuan-tuan, hadis daripada Abu Dzar, yang mana Nabi SAW bersabda, dia kata tadi, man salla, ini sembahyang duha nah, man salla duha rak'atin lam yaktub minal ghafilin, siapa yang boleh sembahyang duha 2 rakaat, maka Allah akan jaga pelihara daripada ghafil, daripada nyanyuk lupa. Lepas tu lagi, wa man sallaha arba'an, sembahyang duha tapi buat 4 rakaat, kutiba minal abidin, dia akan disenaraikan daripada ahli-ahli ibadat. Apa maksud ahli-ahli ibadat ni? Bahasa mudahnya, kalau dia sembahyang duha 4 rakaat, dia nak buat ibadat lain dia mula. Nak puasa sunat ni masuk, kita kata Muharram ni, kita tak afdal puasa 1 sampai 10 tuan-tuan.
First class 1/10. Hak nombor 2 9/10. Hak nombor 3 10 saja. Segi afdal puasa Muharram. Jadi siapa yang boleh sembahyang duha 4 rakaat, maka dia dikategorikan ahli ibadat. Bahasa mudahnya, dia akan rajin buat ibadat. Ibadat yang lain. Wa man sallaha sittan, siapa yang boleh sembahyang 6 rakaat, lam yatsba'u yawma idzin dzam, maka Allah akan tutupkan seluruh anggotanya daripada melakukan maksiat. Mata dia, telinga dia, mulut dia, kaki, tangan dia tak akan berasa nak buat maksiat. Allah pelihara tutup. Siapa nak tutup pintu maksiat pada zahir dia, anggota-anggota yang ada pada badan ni, sembahyang duha 6 rakaat. Nabi sebut lagi, wa man sallaha thamaniyan. Konek ni nak habis berapa? Siapa yang boleh sembahyang duha dengan 8 rakaat, kutiba minal qanitin. Qanitin ini diulang sebut dalam Quran sebanyak 14 kali. Boleh diterjemah dengan qanaah. Siapa boleh sembahyang duha 8 rakaat ni, dia tak bersalah siapa dah. Hari ni kita kena duk bersalah sana bersalah sini, dia sampai kita kata semua balik pada Allah Ta'ala dah. Macam kita kata banjir ke musibah apa benda, semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sangat qanaah. Orang dia tak nampak dah, semua balik pada Allah. Apa yang berlaku dalam dunia ni, semua dia balik pada iman dia, keyakinan dia, semua serah pada Allah. Allah tak buat nanya pada hamba dia. Dia tahu Allah bagi sakit dua, sama ada Allah nak tambah pahala dia, sama Allah nak ampun dosa dia. Jadi dia sampai begitu tuan-tuan, dia tak ada salah sama makhluk dah. Semua balik pada Allah Ta'ala. Rahsianya, kekuatannya 8 rakaat. Lepas tu tak disebut selepasnya, wa man sallaha 12 raka'atan bana lahu baitan fil jannah. Hak 10 tak sebut. Hak 10 ni rahsia di antara hamba dengan Allah. Cukup kita buat, Allah tak sebut, Nabi tak sebut, maknanya rahsia di antara hamba dengan Allah. Sudah cukup bagi kita. Allah nak bagi, kan Allah nak nanya kita 10 rakaat ganjarannya, rahsia di antara hamba dengan Allah. Begitu juga ganjaran pahala puasa. Puasa dia tak sebut. Itu rahsia di antara hamba dengan Allah. Nah, apa kata besar? Dan siapa boleh sembahyang 12 rakaat, bana lahu baitan fil jannah, maka dibinakan padanya, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mahligai dalam syurga. Hak tadi 12 rakaat sembahyang sunat rawatib dapat 1 mahligai. Sembahyang duha 12 rakaat dapat 1 mahligai, 2 mahligai. Sehari dah dapat 2. Lepas tu hak kita doa Raudatun min riyadil jannah tu memang lebih daripada tu tuan-tuan. Taman syurga. Hari kita dah minta saja taman syurga, tapi kita tak usaha buat. Minta taman syurga, usaha buatlah. Sehari dapat 2 taman, 2 rumah dalam syurga, mahligai. Nak apa lagi tuan-tuan? Ini asas dia tuan-tuan. Inilah asas kekuatan kita untuk buat ibadah. Tu tak kira lagi sunat wuduk tuan-tuan. Sunat wuduk ni dalam perjalanan musafir anda boleh jumpa 2 orang tuan-tuan yang istiqamah. 1 orang Melayu, 1 orang Arab. Yang boleh kata tu pasal dua-dua ni pi haji dengan anak. Hak Arab ni pi haji 2 kali dengan anak. Lah ni duk jadi pensyarah di Brunei. Pernah jadi pensyarah di Unisyam dulu. Profesor Dr. Ali Sayyid. Tak pernah tinggal sembahyang sunat wuduk tuan-tuan. Anda boleh puji lah, dia tak ada depan anak. Duduk dia pi haji 2 kali dengan anak, tak pernah tinggal. Dan duk tengok duk berjalan dengan dia pun sunat wuduk tak tinggal. Yang kedua orang Malaysia sepadan tuan-tuan. Pak Sumit Bukit Temaga Kuala Lumpur. Kebetulan dia pi haji dengan anak, duduk satu bilik dengan anak. Anak duk jaga bantu dia.
Boleh tengok sepanjang di hotel, sepanjang Masjidil Haram, sepanjang di Arafah, sepanjang di Muzdalifah, sepanjang Mina, sepanjang wudu mayang, wudu mayang. Allah Akbar tuan-tuan. Wudu ala wudu, nur ala nur, cahaya atas cahaya tuan-tuan. Ni orang yang apa? Yang kita tengok bagaimana kuat jaga amalan tuan-tuan. Kita nampak mereka hebat, tapi kita tak tengok susur galur mereka tu, kekuatan mereka macam mana, istiqamahnya mereka. Kalau hak kita kata hak sunat dijaga sebegitu, sudah pastilah hak fardu dijaga sungguh-sungguh. Dan anda tengok juga orang Turki tuan-tuan dalam sembahyang sunat ni, Allahu Akbar, berapa dapat pahala khatam tu. Dia macam mana keperbagaian, tapi orang kita ni dia kata bid'ah pula lah. Dia sembahyang dia pegang tasbih tuan-tuan. Dalam poket dah tu. Tak lekat poket ni. Biji tasbih tak lekat. Sembahyang tuan-tuan, sembahyang sunat dia pegang biji tasbih, diri tu tasbih. Mana dia baca qul Allah sekali tarik satu. 100 kali qul Allah. Satu rakaat sembahyang. Anda dah tengok. Duduk sembahyang apa? Daripada kita pergi masjid awal Turki. Qul Allah sekali 3 kali baca dapat pahala sebuah Quran. Cuba bayangkan 100 kali baca. Kali tengok bagi 3. Macam mana mereka ini merebut untuk dapat pahala. Dahlah nak baca Quran 30 juzuk, mungkin kemampuan tak ada. Dia baca Qul Allah 3 kali. 3 kali dapat pahala sebuah Quran. Boleh tak? Boleh. Untuk apa? Untuk sembahyang sunat. Jangan dibuat sembahyang fardu pula. Lagi makmur kata subhanallah belakang 3 kali. Untuk sembahyang sunat tak ada salah apa. Bukan setakat 3 kali sampai 100 kali. Ni orang yang kita kata perjalanan dia dah ke depan dah. Yang kita baca sembahyang sunat, baca Fatihah, Qul Allah tak baca arah. Dah dia baca Qul Allah 100 kali. Ni orang yang apa? Yang kita kata dah ke depan tuan-tuan. Dah ada Nabi baca ulang-ulang ayat sampai ke subuh. Satu ayat ni. Sembahyang diulang-ulang baca sampai ke subuh. Dalam tadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semua ini hanya berlaku untuk sembahyang sunat. Boleh tak? Boleh. Sebab tu hari ni kita kata apa? Dalam anak bimbing jemaah, kita kadang-kadang berterima kasih banyak kerana lah. Ana bagi tahu lah tuan-tuan duk baca Yasin banyak hal ni. Apa salahnya tuan-tuan masa tawaf tu baca Yasin? Sebab orang baca Yasin, baca Quran tak perlu berdoa. Orang berselawat tak perlu berdoa. Allah akan bagi lebih baik kepada yang meminta. Macam kita baca Yasin, nak doa, tak doa betul parah. Nabi sebut begitu. Orang yang baca Quran, Allah akan memberi lebih baik pada yang meminta. Orang yang berselawat juga Allah akan memberi lebih baik pada yang meminta. Sebenarnya kita sebab tu kalau turun dia banyak selawat, banyak doa dia selawat. Sebenarnya selawat itu sendiri doa. Kadang-kadang kita tak faham. Kita ni kira nak potong selawat aja. Dah. Selagi banyak mana kita boleh berselawat. Begitu baca Quran. Kita duk kira nak doa. Dah, yang betul baca Quran tu. Orang baca Quran ni tak perlu berdoa dah. Sebab Nabi sebut Allah menjanjikan akan bagi lebih baik pada yang meminta. Sebab tu apabila cuba bayangkan sama tawaf duk baca Yasin. Sekali Yasin habis sama dengan 100,000 kali. Mampukah kita nak baca 100,000 kali? Tak mampu. Kadang-kadang orang ni tak nampak tuan-tuan dalam memaksimalkan buat ibadat. Dalam ibadat dia tahu kopi 3 dalam 1. Lah ni kopi 5 dalam 1 dah. Tapi buat ibadat 3 dalam 1 dia tak reti. Dia tak tahu nak gabung, tak tahu nak adun. Ni benda-benda yang kita cuba kongsikan tuan-tuan. Jadi insya-Allah di lain waktu masa kitab yang akan cuba ana ketengahkan tuan-tuan, kitab Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Kitab ni Allah irham Datuk Syekh Zakira
Allahyarham Datuk Syed Zakaria tu ngajak kami dulu. Jadi insya-Allah ana pun nak ajak apa yang nak reti lah. Tak reti tak mau ajak. Ini kaedah Allahyarham Ustaz Nikmat. Dia kata bukan payah nak mengajak awak, mengajak hang tak reti sudah. Hanya duk mengajak hang tak reti, tu dia jadi pening orang habis. Pening hang habis. Tak ajak hang reti saja. Di antara kitab yang anda guna ialah Tibyan fi Hamalatil Quran yang dikarang oleh Imam Nawawi, yang asalnya Arab dah diterjemahkan ke bahasa Melayu. Siapa terjemah? Allahyarham Datuk Syed Zakaria. Ada di Pustaka Darussalam. Ada di Pustaka Darussalam. Jadi setakat itu saja perkongsian pada malam ini. Anda tak boleh lajak sebab ada rakaman dengan TV Hijrah lepas ni. Jadi setakat itu saja. Terima kasih kepada Tuan Imam Ali Jatul Kansar Masjid. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat untuk kita bersama-sama. Yang penting nekat, kesungguhan kita supaya tidak tinggal lagi sunat rawatib, supaya tidak tinggal lagi sunat duha itu sendiri. Jadi orang tua-tua kata duha ni ikat rezeki. Nak panggil rezeki dengan surah Waqiah. Panggil rezeki surah Waqiah, ikat rezeki dengan sembahyang duha. Dan memang yakin sungguh-sungguh dan terbukti tuan-tuan. Buatlah tuan-tuan. Kerja sikit, rezeki melimpah ruah Allah bagi. Yakin. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asalnya ittaqillah yaj'al lahu makhraja. Satu lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ingat ini. Allah sebut wattaqullah wa yu'allimukum. Bertakwa. Maknanya buat hak kita mengaji ni, buat. Wa yu'allimukumullah. Masa itulah Allah akan tambah ilmu. Allah akan beri kefahaman, Allah akan beri kekuatan untuk kita beramal. Kenapa? Sebab Allah sebut tu wattaqullah wa yu'allimukumullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', ومن عين لا تدمع منه لا سجاب له. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم نور قبورنا وقبور آبائنا بنور القرآن. اللهم توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.